Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syabaria binti Abdullah sebagai pengurusi majlis untuk forum kita pada hari ini. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan tajuk iaitu sekatan yang diwatakan dalam Akta Kesatuan Sekerja pada tahun 1959 yang sebenarnya merupakan reaksi pihak pemerintah terhadap perkembangan baru yang berlaku selepas tahun 1955 dalam bidang pemburuan dan politik Malaya dan Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Pada hari ini kita akan membincangkan pada hari ini kita menjemput dua ahli panel iaitu Muhammad Zafronizan iaitu panel yang pertama. Panel yang kedua pula ialah Nur Azlizan binti Zahari. Beliau adalah daripada Sekolah Sains Sosial. Untuk membincangkan tujuan beliau adalah untuk membincangkan tajuk kita pada hari ini. Kita tahu bahawa Kesatuan Sekerja merupakan badan kesatuan yang telah didaftarkan di bawah Akta Kesatuan Sekerja pada tahun 1959. Dalam akta tersebut terdapat beberapa syarat atau peraturan yang harus diikuti oleh Kesatuan Sekerja. Oleh itu, tidak membuang masa lagi, kita akan bertanya dan mendengar penjelasan daripada ahli panel kita yang pertama tentang bagaimana Kesatuan Sekerja 1959 dan bagaimana Sekatan Sekerja pada tahun 1959. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis. Saya akan terus kepada isi. Seperti yang anda tahu, Kesatuan Sekerja banyak memainkan peranan penting dalam setiap perkembangan dalam sektor-sektor di dalam negara kita ini, seperti politik, ekonomi dan sains sosial. Sebelum merdeka, aktiviti Kesatuan Sekerja begitu kuat dan aktif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja sehingga berkurangnya mogok pada era tersebut. Kerajaan British telah melaksanakan berbagai usaha dan langkah bagi mengadakan sekatan kepada Kesatuan Sekerja yang semakin aktif bergiat memperjuangkan hak-hak pekerja sebelum merdeka. Kita masuk pada isi yang seterusnya ialah menubuhkan Majlis Penasihat Kesatuan Sekerja, iaitu memperuntukkan setiap kesatuan perlu mematuhi syarat-syarat yang termaktub di dalam majlis tersebut. Secara umumnya, Undang-Undang Ordinance Buruh yang digubal dalam pada abad yang ke-19 dan awal abad ke-20 adalah sebahagian besarnya menyentuh kepada imigrasi, syarat-syarat kerja bagi kemasukan buruh paksa, perumahan keadaan kesihatan dan sebagainya. Pada tahun 1912, Jabatan Buruh telah ditubuhkan di negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu. Satu kanun buruh telah digubal bagi negeri-negeri tersebut pada tahun 1920. Ordinans yang diwujudkan adalah bertujuan memastikan segala isu berkenaan seperti upah, keselamatan dan perlindungan akan sentiasa dilindungi. Sebagai contoh, ialah semasa peristiwa harta berlaku pada tahun 1947 yang menyaksikan Kesatuan Sekerja telah berjaya mempengaruhi rakyat tempatan bagi menentang perlembagaan persekutuan yang menggantikan dengan perlembagaan rakyat. Dan seterusnya kita masuk kepada isi yang ketiga. Kerajaan telah melaksanakan satu akta yang dapat mengekang aktiviti Kesatuan Sekerja, di mana dalam akta tersebut terdapat beberapa kekangan dan juga halangan yang dibuat untuk menimbangkan aktiviti Kesatuan Sekerja di Malaya pada masa itu. Dalam akta tersebut, syarat atau peraturan yang harus diikuti oleh Kesatuan Sekerja yang telah berdaftar. Kesatuan Sekerja banyak memainkan peranan penting dalam setiap sektor, terutamanya berkenaan ekonomi. Ia diwujudkan bertujuan untuk memastikan hak pekerja sentiasa dijamin dan dipelihara kerana terdapat setengah majikan sering mengambil kesempatan dengan mengeksploitasi tenaga pekerja
dengan sewenangnya. Dalam membentuk satu kesatuan sekerja, tujuan mengimbangi kuasa antara kedua-duanya. Masuk pada isi yang seterusnya. Kerajaan telah mencadangkan sistem kontrak dalam pengambilan guna tenaga. Dalam akta ini, pindaan ini menyebabkan kesatuan sekerja terutamanya MTUC telah mula menentang dan mendesak agar kerajaan meminda atau memasukkan semula cadangan tersebut. Ini kerana sistem kontrak tersebut menyebabkan kebajikan pekerja seperti pelindungan, papasan dan sebagainya telah mula hilang kerana pengambilan pekerja melalui orang tengah. Kesan daripada ini, buruh telah diketepikan kerana orang tengah hanya bertindak sebagai pembekal tenaga dan membayar gaji berdasarkan permintaan majikan. Selain itu, buruh juga tidak mengetahui siapa majikan mereka kerana segala tanggungjawab pengurusan pekerja diurus oleh kontraktor. Oleh itu, MTUC telah mengadakan piket bagi tujuan membantah pindaan tersebut. Piket ini telah mula merespit ke dalam badan-badan politik dan menyebabkan perubahan ketara dalam suasana politik ketika ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama. Okey, begitu benar ya penjelasan yang panjang lebar yang panel kita pertama itu. Kita dapat simpulkan di sini bahawa terdapat banyak tantangan dan cabaran dalam kesatuan sekerja pada tahun 1959. Okey, seterusnya kita mendengar pula penjelasan daripada ahli panel yang kedua iaitu Nur Azlizam binti Zahari yang akan menjelaskan sedikit sebanyak tentang cara bagaimana pergerakan politik Malaya dan Singapura selepas tahun 1955. Okey, terima kasih kepada pengurusi majlis. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bidang pemburuhan dan politik Malaya dan Singapura. Jadi di sini kita sendiri tahu kedatangan imigran China dan India telah dipelopori di tanah Melayu. Jadi kedatangan imigran Cina ini adalah disebabkan telah berlaku secara besar-besaran sejak bermula awal abad ke-19 dan yang kebanyakannya berasal daripada wilayah China seperti Kuantan, Guangxi dan Fukien. Dan kedatangan buruh Cina ini ke tanah Melayu adalah melalui beberapa cara, iaitu pertama melalui sistem tiket kredit, kedua pengambilan kaki tangan, dan yang seterusnya ialah sistem pengambilan rumah kongsi. Di bawah sistem tiket kredit, di mana ramai di kalangan imigran Cina ini telah datang ke tanah Melayu melalui sistem tiket kredit. Imigran Cina yang datang ke tanah Melayu akan dikumpulkan oleh Kitau atau dipanggil sebagai ketua, iaitu orang yang bertanggungjawab dalam mengumpulkan masyarakat tempatan di China sebelum ia dibawa ke pelabuhan. Jadi Kitau ini, iaitu ketua ini akan dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran Cina yang dibawa oleh mereka. Dan imigran yang datang ini dipanggil sebagai singkeh atau diletakkan di bawah pengawasan nakhoda atau generasi buruh yang biasanya telah menerima bayaran daripada bakal majikan berkenaan. Imigran yang datang ini, cara ini amat terikat dengan perjanjian, iaitu bekerja pada satu tempoh masa sehingga hutan tambang mereka selesai. Okey, selepas itu mereka akan bebas dengan sesiapa saja yang mereka suka, yang mereka ingin berkhidmat. Mereka akan dibekalkan, imigran Cina ini akan dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka akan tuju serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang. Seterusnya, kita pergi kepada cara kedatangan imigran Cina yang kedua, iaitu melalui sistem pengambilan kaki tangan. Iaitu melalui sistem ini, majikan yang memerlukan buruh akan menghantar beberapa orang pegawai ke China bagi mendapatkan tenaga buruh. Segala tambahan dan perbelanjaan buruh tersebut akan dibiayai sepenuhnya oleh majikan. Jadi pegawai yang dihantar tersebut adalah bertanggungjawab besar dalam mengiringi buruh-buruh sehingga mereka sampai di tempat majikannya.
Okey, yang ketiga ialah melalui sistem pengambilan rumah kongsi, di mana di bawah sistem ini pengambilan buruh adalah dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. Jadi pegawai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh-buruh tersebut sehingga mereka sampai ke rumah kongsi. Seperti cara-cara tadi. Pembawa buruh tadi akan dibayar oleh tuan punya rumah kongsi dengan kadar yang telah dipersetujui bagi setiap buruh yang dibawanya. Dan yang seterusnya ialah melalui cara berkumpulan. Itu pada awal abad ke-20, cara kedatangan imigran ini telah berubah terutamanya di Sarawak. Charles Broad melalui syarikatnya di Singapura telah menaja pemburuhan buruh ke Sarawak. Buruh ini masuk ke Sarawak secara berkumpulan tetapi dianjurkan oleh Puchoi di Sarawak. Kumpulan pertama masuk selepas adanya persetujuan di antara Wu Nai Sion, seorang ketua Puchoi di Sibu, dengan Charles Broad untuk menjemput petani Cina menerokai Lembah Raja. Okey, dan lebih kurang 570 orang Puchoi telah dibawa masuk ke Sibu pada bulan Januari 1901 dan bulan Mac. Kaum imigran ini diperlukan untuk mengusahakan tanah dan membangunkan sektor pertanian gambir dan lada hitam. Seterusnya kita pergi kepada cara kemasukan imigran India ke tanah Melayu. Okey, kedatangan imigran India ke tanah Melayu atau dengan kata lain Malaya. Orang India datang ke tanah Melayu sejak abad yang pertama. Jadi mereka dipercayai datang secara berdagang dan pedagang-pedagang India ini mengeluarkan tanah Melayu sebagai tempat untuk mereka berdagang, dan pedagang-pedagang ini menggelarkan tanah Melayu sebagai surga bumi atau bumi tanah emas. Dan orang India ini hanya berhijrah secara beramai-ramai, ramai pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20 akibat perkembangan perusahaan getah yang telah meningkatkan keperluan tenaga buruh yang murah dan ramai. Okey, sebab-sebab kepada kedatangan yang mendorong imigran India datang ke Malaya adalah disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu yang pertama ialah faktor keadaan sosioekonomi di India, iaitu bencana alam yang berterusan di India telah menimbulkan penderitaan yang teruk pada penduduk akibat hasil pertanian yang tidak mencukupi. Sebagai contoh, dataran tinggi Deccan dan India Selatan mengalami bencana alam yang teruk seperti kemarau yang merosakkan tanaman mereka. Seterusnya ialah perkembangan perusahaan getah, di mana kita merujuk kepada faktor ini adalah di Malaya sendiri, iaitu perkembangan perusahaan getah, di mana peluang ekonomi di tanah Melayu terutamanya dalam sektor pertanian telah meningkatkan kedatangan orang-orang India ke tanah Melayu. Keperluan tenaga buruh dan sektor pertanian di tanah Melayu seperti getah, tebu, kopi dan sebagainya. Yang ketiga ialah disebabkan oleh faktor galakan daripada kerajaan British sendiri, iaitu dua buah perkhidmatan awam yang paling banyak menggunakan buruh ialah Jabatan Kereta Api dan Jabatan Kerja Raya. Seterusnya kita pergi kepada pemburuhan politik di Singapura, di mana pembentukan Barisan Bersatu Komunis, iaitu pemburuhan di Malaya dan Singapura banyak dipengaruhi oleh politik pada sekitar tahun 1955 hingga 1959. Barisan Bersatu Komunis ini banyak dipengaruhi oleh para pekerja di Singapura. Barisan Nasional ini telah dipimpin oleh golongan pekerja yang telah mendapat sokongan daripada para pelajar dan golongan wanita, serta komunis di Singapura telah menghasut golongan ini. Pekerja dan kesatuan sekerja untuk membenci kerajaan Singapura dengan menyatakan hak-hak kemanusiaan dan kebebasan dalam perlembagaan. Seterusnya ialah pengaruh kesatuan sekerja, di mana ahli-ahli komunis yang terpilih akan diletakkan pada kedudukan yang utama dalam kesatuan sekerja. Pekerja-pekerja akan diurus dan dikawal dalam kilang di Singapura dan kesatuan sekerja. Kesatuan ini telah dihasut oleh komunis seperti Kesatuan Petani, dan ini bertujuan adalah untuk menghuru-harakan kerajaan Singapura dengan bantuan daripada para pekerja. Barisan Bersatu Komunis juga telah digantikan dengan Kesatuan Sekerja yang telah menghidupkan semula Singapura Trade Union Working Committee STU.
Okey, yang ketiga ialah campur tangan kesatuan sekerja, iaitu Barisan Persatuan Komunis telah menggunakan kesatuan sekerja bagi tujuan politik mereka. Jadi teknik baru Barisan Bersatu Komunis ialah kesatuan sekerja yang bersekutu telah bekerjasama dengan Kongres Kesatuan Sekerja TUC dan sebagai contoh dalam menjayakan Hari Pekerja pada 1 Mei yang merupakan satu perayaan dieksploitasi oleh komunis pada tahun itu bagi mendapatkan kepercayaan daripada pekerja. Dan pihak komunis juga telah menhasut para pekerja untuk menuntut hak mereka dan semangat nasionalisme, iaitu melalui laga. Dan seterusnya ialah isu keselamatan di Singapura sendiri. Okey. Parti Komunis Malaya telah berjaya menjalankan propaganda mereka dengan menhasut golongan-golongan tersebut dengan tujuan untuk menimbulkan kekacauan dan huru-hara di Singapura. Pada masa yang sama, keadaan ini telah menimbulkan kebimbangan bagi pihak kerajaan kerana banyak pekerja berpihak kepada Parti Komunis Malaya dan bersama-sama telah melakukan kekacauan di Singapura. Dan ini telah menimbulkan isu mogok, iaitu sejak era pemerintahan David Marshall yang menjadi sebagai Ketua Menteri di Singapura, yang pertama telah banyak berlaku insiden mogok rusuhan yang ditimbulkan oleh pihak komunis menerusi kesatuan sekerja. Marshall adalah seorang yang berpendidikan terhadap anti-komunis. Jadi, PKN telah mencetuskan banyak insiden mogok di Singapura. Insiden mogok yang berlaku adalah untuk menarik perhatian dengan tujuan untuk melakukan kerajaan baru yang melibatkan rakyat dengan tujuan untuk memalukan kerajaan baru. Oleh kerana kesatuan sekerja telah dikuasai oleh PKM, itu Parti Komunis Malaya, maka mereka banyak melancarkan mogok dalam semua bandar di Singapura. Sebagai contoh, pegawai-pegawai di Singapura, Harbour Board telah melancarkan mogok selama 40 hari. Dan pemogok cuba menghalang bas-bas yang meninggalkan depot bas dengan duduk di atas tanah menghalang pintu utama sebagai perisai manusia menunjukkan mereka mogok. Dan mereka ini bertindak agresif sehingga melibatkan pihak polis dan akibatnya berlaku darurat pada ketika itu dan pemogok serta kesatuan sekerja telah menganggap polis adalah ganas kerana mereka dicederakan oleh polis. Okey, itu sahaja yang Okay, terima kasih kepada panel kita yang kedua kerana telah banyak menjelaskan panjang lebar tentang politik di Malaya dan Singapura. Okey, secara keseluruhannya saya merasakan kesatuan sekerja di Malaysia atau di sebuah negara boleh diguna pakai lagi. Kerana rumusan yang saya boleh buat adalah di sini kita dapat lihat bahawa kerana pengaruh kesatuan sekerja ni begitu kuat dalam mencorakkan perjalanan politik negara. Mereka bukan sahaja memperjuangkan hak pekerja, malahan membantu kerajaan menyelesaikan sebarang permasalahan yang timbul. Kesatuan sekerja ini amat penting kerana tanpa kesatuan sekerja, nasib pekerja atau buruh akan sama dengan masa lampau, iaitu pengeksploitasian tenaga buruh secara menyeluruh. Okey, selepas kemerdekaan, kerajaan telah melaksanakan satu atau yang boleh menyenangkan aktiviti kesatuan sekerja secara tidak menyeluruh, iaitu Akta Kesatuan 1959 dan juga di kalangan 1992. Di akta tersebut terdapat kengkangan dan juga halangan yang dibuat untuk meminimumkan aktiviti kesatuan sekerja di Malaya pada waktu itu. Akta Kesatuan Sekerja 1959 telah diguna pakai sehingga kini dan kerelevanannya masih tetap diperlukan lagi. Apa pendapat panel kita yang kedua? Adakah panel kita yang kedua ni ada setuju dengan pendapat saya ni? Okey, terima kasih.
Saya cukup setuju dengan pendapat pengerusi majlis. Berdasarkan apa yang kita bincangkan tadi, dan saya mendapati ialah kesatuan sekerja memainkan peranan yang amat penting dalam Sesuatu sektor. ya, dalam satu sektor berkaitan dengan pekerja. Okey. Okay. Terima kasih. Okay. Sekian saja perbincangan kita pada hari ini. Perbincangan kita tentang isu-isu yang telah diberikan dan ditugaskan ini. Terima kasih.